Assalamualaikum, nama saya Nurin Afikah binti Azhari. Nombor pelajar 2020813668 daripada UiTM Cawangan Shah Alam. Video ini adalah berkaitan video refleksi dokumentari pada tayangan Patriotism daripada Pusat Kokurikulum UiTM yang diadakan pada 25 November 2020 yang lalu. Terdapat dua tayangan yang ditayangkan. Yang pertama adalah Jubli Emas Rukun Negara dan yang kedua adalah Malaysia Prihatin #KitaMestiMenang. Walaupun negara Malaysia berbilang kaum tetapi dapat bersatu padu dengan adanya prinsip rukun negara, tetapi masih ramai tidak tahu akan fakta-fakta menarik daripada prinsip rukun negara. 5 fakta menarik rukun negara. Yang pertama, ramai yang tahu rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Namun pengisytiharan itu adalah sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Dan pada waktu itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj masih lagi Perdana Menteri sebelum menyerahkan tugasnya kepada Tun Abdul Razak Hussein pada 22 September 1970. Yang kedua, pengisytiharaan rukun negara dilakukan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong yang keempat, Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Baginda adalah Sultan Terengganu sebelum ditabal Yang di-Pertua Agong. Yang ketiga, rukun negara diperkenalkan rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini merupakan detik hitam dalam sejarah Malaysia yang mana kira-kira 6,000 orang kehilangan tempat tinggal, 211 kenderaan musnah serta 753 bangunan rosak atau terbakar. Yang keempat, rukun negara adalah satu falsafah dan ideologi nasional, hasil sumbangan kepakaran pemimpin dan rakyat pelbagai kaum. Semua bangsa pada ketika itu terlibat dalam pembentukan rukun negara. Yang kelima, secara dasarnya rukun negara terbahagi kepada dua bahagian, iaitu cita-cita dan prinsip. Bahagian pertama menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, iaitu mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak, dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Manakala bahagian kedua menggariskan 5 prinsip rukun negara. Perpaduan adalah hadiah yang tidak ternilai dan perlu dipelihara serta dihargai semua rakyat Malaysia. Pada 25 Januari telah disahkan penularan COVID tiba ke Malaysia dan pada bulan Mac 2020 telah adanya kluster tempatan yang melibatkan jemaah tabligh. Di kesempatan ini saya ingin menasihati kepada semua di luar sana untuk tetap mematuhi arahan dan SOP yang telah ditetapkan. Ini kerana perjuangan kita masih belum selesai. Saya akhiri video refleksi saya dengan sebuah pantun. Tidak semua perkara boleh dibeli dengan uang, walaupun kayanya bukan biasa-biasa. Walaupun kita belum habis berjuang, ia pasti akan dikecapi dengan usaha yang luar biasa. Sekian, terima kasih.